Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Arifin di talk show Bersama Tia, kupas-kupas-kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara, Sehat itu Nikmat. Baru-baru ini kita dikabarkan dengan pemergian arwah Kak Siti Sarah, di mana beliau telah meninggalkan kita dikarenakan beliau berjuang sebagai seorang COVID fighter. Dan sebelum kita nak memulakan di talk show di mana kita semua di sini, kita nak sumbangkan Al-Fatihah untuk beliau. Mari kita bersama-sama menyumbangkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya Tia Arifin dan segenap tim Bersama Tia ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas pemergian seorang anak seni, seorang ibu, seorang usahawan dan seorang isteri daripada pelawak terkenal, iaitu Syuib, Abang Syuib. Dan kita doakan semoga arwah dicuci di rahmat dan juga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebenarnya juga kalau kita ikutkan kisah daripada perjumpaan Tia dengan Tia suka kita remind kisah-kisah pertemanan Tia dan Kak Sarah. Tia memanggil beliau adalah arwah adalah Kak Sarah, di mana beliau adalah seorang yang sangat baik. Beliau adalah seorang yang sangat perhatian kan. Beliau adalah seorang yang sangat selalu support kan. Tia ingat lagi masa terakhir kali Tia bercakap dengan beliau, di mana Tia ingin menjemput beliau di Bersama Tia. Pada masa itu Tia pernah share kepada anda, beliau arwah tengah pregnant, tengah muntah-muntah, membuatkan beliau agak susah untuk nak buat live kan. Dan ingat lagi pada masa tu Tia Tia tak terfikir bila mana Allah lagi sayangkan beliau, bila mana Allah lagi sayangkan Siti Sarah, Kak Sarah, yang ramai sekali pemergiannya, orang-orang sedih dan orang-orang banyak mengingat kebaikan daripada arwah buat. Sangat luar biasa. Inilah sebenarnya pengakhiran yang kita nak. Setiap manusia akan dilihat daripada pengakhirannya, bukan daripada pemula. Dan kita pasti nak mengidamkan seorang yang boleh meninggal, iaitu seorang yang meninggal dengan cara husnul khotimah. Kita doakan semoga arwah Kak Siti Sarah dan juga para di luar sana kan, para arwah yang telah berjuang untuk melawan COVID-19, yang mereka pun juga telah Allah panggil kan, dan mereka adalah orang-orang yang kita doakan adalah mereka adalah orang-orang yang diberikan tempat yang paling mulia semula-mulanya di sana. Baik semua, ya faham semua kan. Dan Tia nak tengok juga kepada anda semua yang masih senantiasa, betul sekali kan. Cek. Anda semua boleh dengar? Cek. Okey, baik, Tia akan letakkan mic. Cek. Semua dekat rumah boleh dengar? Alright. So, baiklah, dan sebagai penghormatan kan pemergian iaitu Kak Siti Sarah, dan Bersama Tia episod semalam kita tiadakan dan kita kembali lagi di episod hari ini, di malam ini. Seperti biasa, anda semua yang tengah menonton, anda boleh kongsikan live ini, kongsikan live Bersama Tia untuk kepada teman-teman, kawan, saudara mara untuk join this live pada malam ini. Kerana seperti biasa kita akan menghadirkan seorang tamu istimewa yang Tia jemput, wanita yang special. Siapa yang dah tahu? Sebelum itu juga Tia nak umumkan juga pemenang episod minggu lepas, iaitu yang telah membuat atau memberikan jawapan yang betul di Telegram channel Tia Arifin. Baiklah, so pemenangnya adalah, anda boleh lihat kaca? Yes, pemenangnya adalah Sheila Samad. Penyanyi, tanya kepada Sheila yang berjaya memenangkan satu buah special box daripada Mutiara. Okey, dan kepada anda semua yang tidak berpeluang untuk memenangi episod sebelum ni, jangan risau kerana di episod hari ini akan masih ada juga hadiah menarik untuk anda, iaitu special box. Yes, special box ini sangat special untuk anda semua.
Di dalam ni ada satu package jus mutiara secara percuma. Kita ada pouch, kita ada 5 hadiah dalam ini, iaitu pouch, planner, kita ada kalender, kita ada mask, right, dan juga ada mutiara pastinya. Okey. Baik, so semua. Baik, okey, tak dengar mic. Okey. Okey, semua boleh dengar suara Tia? Semua masih tak dengar ke semua dah better dah? Semua dah better dah? Okey, semua dah dengar? Dah okey ke semua? Best. Okey, Tia nak butuh komen anda. Alright, best. Bestnya tak dengar. Okey, ni dah dengar ke belum? Cek. Cek. Okey ya? Alright, so kepada anda semua, okay, Tia nak share dulu the one of clear sangat. Thank you Mona. Okay, so kepada semua kita nak hadirkan kenapa Tia selalu suka kongsikan kepada anda the special prize which is malam ini, iaitu kerana Tia tahu khasiat-khasiat jus mutiara yang banyak ramai orang dah dapat, dan salah seorangnya adalah boleh lihat di layar TV anda. Okey, jus mutiara ni saya dah konsum selama 4 bulan dan saya dapati dia memberi tenaga tambahan kepada badan saya. Okey, saya seorang suri rumah dan saya mempunyai 4 orang anak lelaki yang masih kecil daripada umur 8 bulan hingga 9 tahun. So, bayangkan sememangnya saya memerlukan tenaga yang banyak untuk menguruskan rumah tangga. Jamu mutiara ni bagus untuk perlawasan. Apa-apa yang kita makan memang akan lawas, so tak ada masalah sembelit. Paling ketara ialah kisah sebelum ni saya mengalami masalah period tak teratur. So selepas saya dah konsum jamu mutiara ni, alhamdulillah period teratur setiap bulan. So saya memang recommend semua wanita untuk mencuba jamu jus mutiara ni untuk kesihatan kita, sebab sihat tu nikmat. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada anda yang telah kongsi bersama dengan tim bersama Tia tentang apa feedback yang dah dihasilkan. Seorang suri rumah yang bekerja, mempunyai masa dalaman, alhamdulillah selepas beliau mengamalkan jus mutiara, masalah-masalah dalaman pun telah perlahan-lahan hilang. Okey semua. So malam ini pastinya kita akan meletakkan wanita-wanita jemputan yang spesial yang kita akan berkongsi tentang hidupnya, tentang apa yang beliau alami, tentang bagaimana juga menurut beliau iaitu dia boleh menjalankan hidup di era pandemik seperti hari ini. Ya, tidak bukan, seorang ibu juga, seorang usahawan juga, seorang isteri daripada seorang doktor. Yang kita nak bahas juga, kita nak bahas banyak sebenarnya perkara yang kita nak tanya. Ya, betul sekali. Ya, malam ini bersama Tia akan menjemput seorang wanita yang spesial, iaitu Umi Nazira bersama dengan kita malam ini. Ya, halo Umi. Assalamualaikum Umi. Hai, waalaikumsalam. Hai Tia, dengar tak? Dengar Umi, dengar jelas. Umi dengar suara Tia? Dengar jelas. Okey, Tia alhamdulillah. sihat? Okey Umi, sihat alhamdulillah. Umi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat Tia. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Kan, lama tak jumpa sangat kan. Okey. So Umi dekat rumah ke? Kat mana lagi Tia? Dekat rumah. Saya tanya, mana tahulah kat mana-mana kan. Kat rumah. Alright. Umi dah berapa bulan ni kan, sebab baru bersalin. Masa mengandung pun tak ada nak keluar. So it's been quite a while lah, duduk rumah aja. Ya, betul sekali. Nak keluar takut. Betul kan, takut kan sekarang ni kan COVID-19 kan. Dan juga Umi, sebelum tu kena ucapkan terima kasih banyak kerana Umi dah sudi hadir di bersama Tia malam ini untuk kongsi dengan kita semua. InsyaAllah. Thank you Tia. Panggil Umi. Ya, Umi selalu juga alhamdulillah. tengok Tia punya show ni. Tia show lah bersama Tia. Yes. Wow. Akhirnya kita dapat Umi pula malam ini. Yeay. Okay. So Umi kan dekat sini kan, Tia tahu dekat Malaysia kan semua dah kenal dah siapa Umi Nazira. Dan di sini juga Umi ada follower dari Indonesia juga yang mungkin nak mengenali Umi lebih dekat. Umi silakan berkenalan. Hai, Assalamualaikum semua. Adriana Saifuyazan. Hai guys, Assalamualaikum. Duduk rumah ke semua orang? Yeah. So Umi Nazira adalah seorang pelakon di Malaysia, artis ya di Malaysia.
kan telah berlakon kan beberapa tahun dah kan. Maka kita nanti tanya kan, boleh kita tanya Umi? Di sini kita kupas-kupas semua kisah tentang Umi, boleh? Boleh, jom. Let's do it. Okay. So Umi kan, Umi Ha-ha. pertama kali mula menjadi kejayaan Umi hingga hari ini tu mula start bila? Jadi pelakon. Yes. Masa tu Umi umur 16 tahun. Okay. Masa 16 sebenarnya Kak Irma Fatimah yang panggil Umi untuk uji bakat. So Umi pun macam okay, let's give it a shot. Lepas tu baca skrip depan dia macam okay lah, you got the job. Macam tu. Tenangnya. Terus dulu lain sikit daripada sekarang. Dulu I think director kot yang pilih pelakon, if I'm not mistaken. I think so, yeah. Masa tu Kak Irma lah yang bawa Umi, Kak Irma Fatimah lah yang bawa Umi ke dalam industri. Banyak lah dia berjasa dengan Umi. So masa tu Umi berlakon apa? Drama ke atau telemovie ke? Drama, long episode. Bawa Long episode. arahan Irma Fatimah dan juga Aziz Mosman. Masa tu ada Umi Aida, Sheila Rusli, Kak Sheila, Kak Umi, memang big names lah. Bukan. Masa tu Kak Umi Aida masa tu. Yes, Kak Umi Aida. Wow. So masa pertama kali jadi pelakon, Umi sebenarnya pernah tak macam kelas berlakonan ke atau masa tu the first time juga untuk berlakon? Masa tu belajar kat set, ya Allah. So Umi sangat faham bila sekarang ni kita ada pelakon-pelakon baru yang orang cakap okay tak pandai berlakon ke apa. Umi sangat faham Betul. sebab everyone goes through that, betul lah. Tia pun pernah menjadi seorang pelakon kan? Pernah. Masih seorang pelakon Tia? Itulah dah lama sangat saya lupa bila berlakon. Lama sangat. Tapi baru-baru ni kan Tia ada buat ni show short movie kan? Short movie dengan ibu kan, Ibu Fauziah Ya, kan? Ibu Fauziah. Betul. So belajar kat set lah. Tapi sangat susah sebab masa tu memang kena mental torture. Tapi bagi Umi bagus bila kita kena tegur, kena diajar. Benda tu memang mengajar banyak shape Umi sebagai seorang pelakon. It's not easy. It was not easy. Memang tak susah. Dan karakter Umi dapat memang awal-awal dah susah dah. Berat ke terus dapat pelakonan yang berat? Terus berat. Second drama Umi masa tu hero Abang Rosham No. Memang heavy lah karakter tu. Dia awal-awal dah susah dah masa tu. So Umi ada tak suara Umi Nazira awal-awal tu kan, ada tak macam orang cakap macam apa namanya kan junior kan, so macam ada senioritas ke apa Ya. Senior second drama Umi yang Kak Sheila lah. Lepas tu masa tu director Uncle Jinggo pun banyak mengajar Umi tentang lakonan. Tahulah Kak Sheila Rusli, Abang Jinggo, it's not easy. Dan benda tu masa tu karakter Umi masa tu dia macam ada macam mental problem sikit lah sebab dia ada go through childhood yang agak traumatizing. So banyak lah nangis. Masa tu karakter heroin pun banyak nangis kan. So kena itulah banyak ajar Umi to be who I am today. Tapi masih lagi belajar Tia. Jadi masih belajar. Umi sekarang dah berapa tahun dah kalau dekat industri? Dah 16 tahun, dah 14-15 tahun lah. 14-15 tahun. Wow. Tapi dah Umi banyak 15 break. tahun. Banyak Ya, break. ya, kan? Macam Umi break belajar kan. Belajar kat Melbourne kan. Lepas tu break SPM. Lepas tu break mengandung. Banyak break. Lepas tu mengandung lagi. Mengandung lagi. Ni dah baru 2 bulan bersalin. Kan 2 bulan. Alright. So Umi, tengok dia jika mengenali seorang Umi Nazira adalah daripada Ashraf. Belajar bersama kan. Dulu belajar sama-sama dekat Melbourne lah. Sebenarnya Ashraf kira adik lah Tia, because Ashraf lagi muda daripada Umi kan. Umi classmate dulu sebenarnya dengan adik. Oh, okay. Dulu kat sekolah dulu, kita orang kenal daripada sekolah lagi. Sekolah menengah. Oh, siapa paling naughty? Tanya. Tak boleh cerita. Ashraf ke Adib? Tak boleh cerita. Kan kita korang saya ni kan. Biasa Ashraf tak kata, B paling pasti naughty kat kerja. Taklah orang Ashraf dah baik. banyak berubah kan? Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Mengumpat pasal Ashraf pula kan. Okay, kembali pada Umi Nazira. Okay, so Umi dah berjaya daripada 16 tahun kan, and until sampai sekarang kan berdekat seni. So untuk menjadi pelakon, adakah
dia mengalir daripada darah keluarga atau Umi sendiri yang nak? Tak ada pula family Umi pelakon, tak ada. Tak ada. Tapi tak ada. Tak ada. Tak ada? Tak ada. So Umi tiba-tiba Tak ada. jadi pelakon, macam mana boleh kenal dengan Kak Erma? Dulu Umi daripada sekolah lagi. Umi sebenarnya abang Umi koreografer kat sekolah. Jadi Kak Emma masa tu nak buat Anugerah Pentas Popular, dipanggil abang Umi jadi koreografer. So Umi adalah salah seorang dancer. Daripada sekolah lagi memang kita orang selalu perform dekat sekolah. Itulah kurikulum kita orang. Jadi cheerleader. Okay. So Umi memang banyak take part dalam kat sekolah. Jadi sukan, cheerleading, dancing. So kita tu yang Kak Emma nampak potensi untuk kita jadi penari untuk Anugerah Pentas Popular. So since then lah. Tiba-tiba lepas jadi penari, tiba-tiba jadi pelakon. Wow. So memang Umi dulu tu memang dah terdedah dengan aktiviti seni lah. Tapi bukan pelakon. Tapi dah biasalah tampil Itu betul. dengan orang kan. Itu betul. Aktiviti seni memang daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi. Memang selalu menari kat sekolah, selalu perform. Biasa perform lagu apa? Tradisional ke atau modern? Oh tidak, modern sebab Wow. Cheerleader? modern. Cheerleading. Tapi dah lupa lah, dah bertudung ni dah tak lama dah. Ternyata seorang Umi Nazira adalah orang yang aktif sangat ya waktu muda-muda ya kan, sebelum melahirkan pastinya ya. Okay, so okay Umi, and sekarang ni kan alhamdulillah kan Umi dah berkahwin. Kan Umi berkahwin pada usia berapa ya? 27. 27. Okay. So lebih kurang 9 tahun dekat seni and memilih untuk berkahwin di tahun 27 kan, di 20 tahun. So betul. Umi, kenapa pula nak berkahwin? Tak rasa ke macam kenapa nak kahwin? Ya, kenapa memilih untuk berkahwin? Ataukah Umi rasa macam ini memang dah masanya? Ada orang yang berkarya dulu, nanti sampai puas baru nak berkahwin. Macam tu. Susah soalan ni. Kenapa pilih untuk berkahwin? Dah sampai masa kot Tia. Bila kita jumpa seseorang, bila kita jumpa, Umi jumpa dia, Umi rasa macam dah umur pun dah 27. Lepas tu tengok dia pun stable emotionally, keseluruhannya. Dan kita rasa dia pun masuk Minang kan. Lepas tu Mama Umi pun approve. Mak dia pun approve. Kahwin. Sangat simple actually. Kenapa? Tapi ya betul apa yang Tia cakap tu betul. Umi sebenarnya banyak break dalam career Umi. Break masa SPM, lepas tu kerja 2 tahun dan break 3 tahun ambil belajar kat Melbourne. Lepas tu balik Umi stop balik setahun and then kerja balik setahun and then kahwin and then stop kejap. Dan pregnant pun stop setahun lebih. So Umi banyak break. That's why sebenarnya Umi kalau ikutkan projek-projek Umi tak buat banyak sangat projek. Because banyak sangat break. Tapi buat masa sekarang, because Umi dah alhamdulillah dah melahirkan 2 anak kan. So Umi dah discuss dengan Iza. Umi nak try to take a long break. Nak buat long break lagi? Kita dah 2 orang anak kan. So kalau mungkin nak take a long break so that I can focus dekat Umi punya career. Betul tak Tia? Tia sekarang tengah fokus kat career kan? Ke ada soon nak nombor 3? Macam mana cakap Dia nak tapi mungkin nantilah tahun depan. Tak adalah long break. Tapi Tia muda lagi, belum 30 lagi. Ya, so Umi nak long break ke lepas ni? Tapi itu yang Kak Amri cakap lah sebab baru je bersalin 2 bulan. Maksudnya, Selalu kan perempuan macam tu. Kita kan selalu cakap lepas bersalin, break lama. Tiba-tiba bila anak dah besar sikit rasa macam alah, nak lagi lah. Betul tak? Betul. For now Umi cakap dengan Iza 4 tahun kot at least nak break. Maksudnya 4 tahun dah tak kerja dulu? Nak kerja lah. Bukan nak break. Kerja. Bukan break pregnant. Nak break pregnant. Allah. Tia ayat kan Umi nak break kerja. Ya. Tak. Umi nak break ni. Pregnant kejap. Nak So comeback nak fokus lah ni. kat career. Ya. Okay. Faham. So apa kata suami? Okay ke? Suami sokong tak? Dia sokong. Tapi tak tahulah nanti macam mana bila 2 tahun lagi kan. Macam second born Umi ni pun
Sebenarnya kita tak plan. Kita plan sebenarnya tahun ni. Tapi Allah nak bagi rezeki kan. Alhamdulillah. So, okay lah. Keluarlah Kak. Ah, Alhamdulillah. ah. So Umi kan dah berkahwin kan dengan seorang doktor kan, Doktor Izzah kan. Macam mana pertama boleh berjumpa? Adakah jumpa dekat klinik ke atau macam tengah Oh sakit ke? tak. Masa tu dia kerja dekat Kuching. Bukan Kuching. Bintulu. Dia kerja kat Sarawak masa tu. Sarawak. Umi jumpa mama dia. Umi jumpa mak dia dulu. Mak mertua Umi dulu. Lepas tu Dekat mak mertua mana? Umi cakap ada dekat event ni lah. Sementara mak mertua Umi tengah tunggu ayah mertua Umi. Umi pula tengah tunggu mama Umi. So kebetulan Umi duduk sebelah mak mertua Umi. And Oh, then di mana dia tu? cakap-cakap. Dekat KL lah, kat KL. Oh, Dekat maksud dekat event, kedai event. macam tu? Event, Bukan kat okey. kedai, dia dekat event. Lepas tu dia cakap. Lepas tu keluar cerita tentang anak-anak. Anaknya. Lepas tu macam tu lah. Malu nak cerita. Macam mana lepas tu? Okey. Lepas tu Aunty mak ada lah anak ni. recommend. Aunty lah recommend. Kira masa tu aunty lah recommend. So aunty bagi nombor Umi dekat anak aunty macam tu lah. Lepas tu bagilah aunty. Sebelum tu dia tunjuk dulu ni anak aunty bla 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 bla. Sebab sebelum tu mama Umi dah cakap dengan Umi, adik dah. Umi bongsu kan dalam keluarga. Adik dah 26 nak masuk 27. Boleh dah tengok-tengok mama cakap macam tu. Kalau sebelum tu mama akan cakap, adik sebelum tu Umi adalah macam tanya macam sebab masa tu ada orang nak masuk Minang sebelum tu. So Umi tanya, Mama kalau macam ni okey tak? Mama cakap muda lagi, kawan-kawan lah dulu. So bila dah masuk 26, Mama dah lagi adik boleh dah tengok-tengok dah ni. Mama cakap macam tu. So kita Mama pun macam cakap tengok-tengok ni macam dekat kedai tengok-tengok tu maknanya bukan kat kedai. Ya, macam inilah cari suami lah. Tengok-tengok lah yang mana rasa okey tu bawa jumpa mama macam tu. So Umi pun sebelum jumpa Izzah, sebenarnya kita chatting 1 bulan, dia tak pernah video call Umi pun. WhatsApp je lah. WhatsApp tak pernah, call pun tak pernah. Tak tahu suara dia macam mana. Lepas sebulan lebih baru dia balik buat surprise, dia cakap dia dah balik. So dia jumpa Umi, datang rumah, jumpa mama, minta kebenaran bawa keluar. So sejak itulah masa tengah chatting pun Umi tanya mama Umi, mama okey tak ni? Adik tengah berkenalan dengan orang ni. Kalau mama okey, adik proceed. Kalau mama tak okey, adik mana nak proceed. Yelah, nanti kalau mak tak approve, buang masa, betul tak? Kita buang masa, kita not getting any younger. Mama tak approve, okey lah, malah nak letak hati. Kalau mama approve, baru adik akan continue. That's what I told my mom. So mama macam okey, kenal dulu. Boleh kenal dulu. Macam tu. Macam tu So lah. Umi memang ikut decision, masa ikut mama punya pilihan jugalah kan. Ada orang yang tak ikut tau Umi. Betul, ikut betul ni. Dia ni betul ikut. Dan Umi rasa Izzah pun mak dia recommend kan. So dia pun macam okey, kalau mak recommend okey lah, proceed je lah, mak yang recommend lah macam tu. So itulah, sejak tu lah kita orang kenal je lah. Dan kenapa Umi pilih dia? Ni dah cerita pasal jodoh Umi pula ni. Tak apa, dia suka. Semua orang suka kan. Kita tahu je macam mana kan. Restu ibu betul. Kenapa? Sejak Umi itulah pilih dia? kalau orang tanya, kita tengok orang tu kita rasa tenang. So kita okey lah. Lepas tu tengok dia punya lifestyle, okey, dia tak merokok kan. Dia bukan jenis yang suka melepak. Tak ada panah baran. Lepas tu okey lah, stable. Family pun kita kenal. So proceed je lah, kenal je lah. Macam tu lah. So itulah maksud Umi dah share kan, emosi dia stable. So doktor Emosi kan memang kena sangat tenang. penting. Lelaki bagi Umi sangat penting. Bagi Umi sangat penting untuk seorang lelaki tahu kontrol emosi dia. Sebab kita perempuan kan, kita emosi. Kan? Betul. Kita emosi. So bila kita emosi, takkanlah suami kita nak emosi juga. Tambah-tambah lagi bila kita datang bulan ataupun bila kita pregnant. Hormon haywire kan? So kalau kita dapat suami yang pandai bagan juga, makan hati lah kita. Dengar tu Kan? semua. Dengar tu. Kena Dapat suami pandai baran lah. cari suami yang betul, yang boleh seimbang lah kan dengan kita kan. Seimbang. Boleh lah dia macam tak adalah keluarkan kata-kata kesat. Orang tua-tua cakap kalau nak pilih suami ni kena uji dia macam mana bila dia marah.
Bila dia marah macam mana dia kontrol diri dia? Adakah dia akan keluarkan kata-kata kesat? Kan? Kalau dia boleh kontrol emosi dia, dan insya-Allah lah dia boleh jadi ayah kepada anak-anak kita. Wah, Itulah luar dia. biasa. Sesi Ini memilih jodoh. sesi berjodoh. Kepada sahabat tak jodoh, dengar kata-kata Tapi Umi Nazira. tapi Tia of Tips course dia. lah. Tapi Tia of course lah, macam adalah ups and downs. Kan setiap manusia ada dia punya kekurangan. Macam Umi pun ada Betul. kekurangan, suami pun ada kekurangan. So it's how we complement each other. Macam mana kita boleh menerima kekurangan seseorang. Macam itulah. It's not an easy road. Betul tak Tia? Tia pun dah berkahwin Betul, lama. betul, Berapa betul. lama dah? Tia kahwin dulu sebelum Umi kan? Ya, 5 tahun. Umi berapa? Ini tahun ke-6. 5 tahun. Tahun ke-6. Umi baru 4 tahun. Okey. Tapi Umi Kita ingat Ashraf pernah cakap dengan Umi dulu. apa? Sebelum dia kahwin dengan Tia. Masa tu Tia kat sana lagi. Okey. Cakap apa Ashraf pernah Ashraf? cakap dengan Umi, Tia ni is everything I dream in a girl macam tu. Her looks, her character, semua. Pernah sekali masa tu Umi dalam kereta dengan dia. Dia cakap, tengok macam mana dia cakap dengan I, lembut je macam tu. Oh. Masa tu, Ada Ashraf ni kan? Yes, betul. Masa tu Umi bridesmaid Tia. Masa tu kita tak betul, kenal, betul. Umi, tak berapa nak kenal lagi. Kan? kan. Kita dah kenal tetapi Ashraf Tia lah tak tahu message lagi. Umi, suruh jadi bridesmaid, boleh tak Umi macam tu. Boleh lah. Kata ki sebab Umi kan, ada lagi gambar je kan. Kan. So Umi kan sebenarnya banyak juga kan Tia dengar juga banyak apa namanya share daripada Ashraf macam mana Umi, macam mana ada Sonia kan, how Sonia, you guys punya relationship kawan tu kan dekat sana kan. Katanya kalau Umi ni dia macam ini macam apa macam kakak-kakak. Kak Long. Patutnya Sonia lah Kak Long, dia paling tua. Tapi dengan Ashraf ya. dia macam adik lah. Sebab dulu Ashraf budak kan, masa tu berapa umur dia? Budak. Dulu Ashraf was not like now. Ashraf pun cerita kan dia dah melalui fasa macam-macam fasa kan. So I think fasa dia tu banyak mematangkan dia into becoming who he is now. So dulu lain lah Ashraf. Dulu Ashraf lain. Tapi he has a good heart. Ashraf, he has a good heart. Yeah. Ashraf tengah ni Ashraf? Ashraf tengah ni Ashraf? Nanti kita PM tepi yang tepi-tepi tu. Okay Umi. Kita fokus ke Umi balik kan. Okay Umi dah berkahwin. Umi terasa ke tak masa tu macam mungkin karir dekat kemuncak atau mungkin masa tu tengah berkarir, takut tak macam nanti karir saya nanti terjejas jika saya berkahwin? Tak pernah terfikir benda tu. Sebab Umi percaya dalam industri kita it's all about Umi percaya kalau ada talent insyaAllah it's okay. Kalau you rajin, ada talent, you asah talent you tu bukan berpandukan kepada you single ke apa, tak. You memang do it because of your passion. Dan insyaAllah you can stay lama dalam industri. That's why Umi until now I still want to learn about acting. Macam baru-baru ni pun Umi macam kat mana Umi nak belajar tentang acting. Baru-baru ni Umi nak belajar dengan Abang Zuhuzani pasal acting. Because that's why Umi percaya dalam industri kita ni kalau kita betul-betul passionate about our work, belajar betul-betul tentang karakter kita, insyaAllah takkan kacau pun kita punya status perut nasi. Tak kisahlah kita nak pakai tudung ke kan. Kita dah kahwin ke, insyaAllah tak kacau. Betul. Ramai juga betul aku. Kan? Betul kan? Kerana Tia nampak juga Umi pun berhijrah. Umi berhijrah bila ya pakai tudung? Dia baru masuk setahun. 2013. 8 tahun. So sebelum berkahwin lah? Banyak tahun sebelum kahwin. Banyak tahun sebelum kahwin. 4 tahun sebelum kahwin. Kalau kita nak bercakap tentang penghijrahan Umi, kenapa Umi memilih untuk nak berhijrah? Kenapa? Yes. Masa tu Umi final year dekat belajar kan. So Umi masa tu, Umi rasa mungkin ramai kat sini yang mungkin melalui benda yang sama. Apa yang membuatkan kita rasa macam terpanggil untuk mendekatkan diri lagi dengan Allah. Sebab masa tu Umi, I was in so much pain dia.
So much pain, sedih yang amat. Macam semuanya macam kucak-kacir dalam hidup Umi masa tu. Alhamdulillah tak perlu repeat apa-apa. Alhamdulillah Umi dapat graduate on time. Fokus juga. Sebab Umi walaupun Umi ada masalah, tapi Umi tawakal kepada Allah. Umi minta tolong dengan Allah semua. Dan masa tu Umi fikir, okay, Allah dah bagi aku macam-macam. You know, you have given me so much, ya Allah, ya Rabbi. Tapi I don't want to change yet. Satu benda je yang Umi masa tu, alhamdulillah Umi dah start solat semualah Umi kan. Tapi Umi tak nak pakai tudung lagi masa tu. So Umi fikir, okay lah, pakai tudung lah. When Allah has given me so much. Masa tu Umi rasa macam Umi minta something, tiba-tiba Allah bagi. Minta something, tiba-tiba Allah bagi. Macam wow, rasa macam sangat tersentuh. Rasa macam kita dekat je dengan Tuhan kan. Lepas tu itulah yang membuat Umi rasa macam hamba yang ungrateful kalau Umi tak berubah. Sedangkan dia minta sikit je dengan kita. Tutup rambut kita je. Macam tu. So itulah yang membuatkan Umi berubah dia. Alhamdulillah kan. Lepas tu Umi pun ada, bersyukur. Umi pun Kenapa? bersyukur lah. Allah tak ambil Umi punya nyawa. Tak ambil Umi masa Umi jahil dulu. So sangat-sangat bersyukur lah. Alhamdulillah. Wow. Dan sekarang Umi ada seorang ibu, ada 2 anak dan juga seorang isteri juga kan. Alhamdulillah. Okey Umi kan. Kalau kita bercakap, Umi tadi kan baru share juga dengan kepada kita semua, Umi adalah seorang baru saja bersalin kan. Baby 2 bulan lagi kan. Baby baru 2 bulan. 2 bulan lagi. So sebenarnya Umi, kalau kita tengok sekarang ni kita ada pandemik kan, COVID-19 kan. Banyak juga seperti yang kita tahu, kita ada pemergian daripada Kak Siti Sarah yang beliau meninggalkan kita dengan berjuang melawan COVID-19 dalam masa melahirkan seorang baby kan. So macam Umi sendiri. So kalau misalkan Umi 2 bulan, so misalnya Umi pregnant tu masa COVID, betul? Pandemik? Ya, betul. Okay. Masa Umi boleh share pregnant tak tu, macam mana? pengalaman Umi mengandung semasa COVID. Yes. Umi tak keluar rumah dia. Keluar rumah pun Umi betul-betul jaga SOP. Umi tak jumpa kawan-kawan. Sebab masa tu walaupun bulan 2 kan kita start boleh vaksin kan. Umi bersalin bulan 6. Kita boleh vaksin bulan 2. Tapi masa tu tak ada lagi keluar tentang priority vaksin kepada ibu mengandung. Walaupun dah register, Umi tetap tak dapat vaksin lagi. So apa yang Umi boleh buat masa tu, siapa yang keluar masuk daripada rumah adalah Izzah sajalah, suami Umi saja yang keluar masuk rumah. Jadi Umi always remind him, please jaga SOP, ingatlah Kak Ai, ingatlah Kak anak Aira, ingatlah Kak baby. So I always remind him. Yalah, kadang-kadang bila kita dah keluar hari-hari, kadang-kadang kita kalih, betul tak? Kita rasa macam kita balik kita okey. So Umi always remind him every day sebab dia yang keluar masuk. So dia lah risk kepada Umi dan juga baby dan juga Aira. So apa yang Umi buat, always remind orang yang keluar masuk. Lepas tu bulan 4 Umi decide, berapa pun Umi decide untuk pindah ke rumah mama Umi. Oh, kenapa? Sebab Umi risau duduk rumah seorang-seorang, takut sarat, takut apa-apa jadi kan, macam lagi hospital semua risau kan. So Umi pindah dan masa tu pun Umi always remind semua pembantu mama ke, pemandu mama ke, tak kisahlah, semua di sekeliling Umi akan hantar message kat diorang, okay, ini apa yang jadi hari ni, ini siapa yang meninggal hari ni, kenapa diorang meninggal, penyakit apa yang diorang ada. Always remind orang sekeliling. Termasuklah Umi dalam remind? I remind. Because ni bukan saja nyawa Umi dan juga bibi kan. Umi tak keluar masuk, Umi tak keluar masuk pun still orang sekeliling is still a risk kalau orang sekeliling keluar masuk. Betul tak? Jadi memang menjadi tanggungjawab Umi untuk remind semua orang sekeliling. Tapi Umi bukan forward benda yang orang forward. Umi betul closely follow apa yang KKM share. So dia ada macam okay, hari ni orang ni umur 60, penyakit ni sakit sebab ada penyakit kecil manis, penyakit apa-apalah, dia meninggal sebab tu. So Umi share supaya diorang, Umi instill fear lah dalam orang sekeliling Umi supaya diorang sedar ni bukan perkara biasa, ni perkara is not a joke. COVID is not a joke. So Umi selalu remind diorang lah, kalau diorang lupa Umi hantar lagi. Kalau diorang lupa Umi hantar lagi. Memang ada ke Umi, maksudnya sekeliling Umi macam pekerja ke semua yang mereka anggap remeh?
Anggap enteng Yelah, bila dah masa tu. hari-hari keluar, bila hari-hari dah keluar, dah jumpa orang kan, kadang-kadang dia rasa macam, oh dah okey kot ni. Macam tu. Ah, Contohnya macam pemandu mama kan. Pemandu mama kan. So Umi risau juga kalau dia bawa mama Umi keluar kan. At the same time dia pun dah setia dengan mama dah lama kan. So Umi kisahlah tentang pekerja mama yang macam kira macam pakcik kita lah juga kan. So Umi remind him lah always tentang bahayanya COVID ni. Itulah tanggungjawab Umi sebagai warga negara juga. Umi remind orang sekeliling. Itu apa yang Umi buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah okey lah setakat ni. Alhamdulillah. Kan? Dan semalam pun Umi buat lagi. Umi hantar lagi. Buat lagi? Tadi Buat hantar lagi? semalam kan Abang Syuk ada share apa yang terjadi kan. Betul-betul. Tentang pembantu rumah dia turun bawah hantar apa dia panggil buang sampah kan, buang sampah. So Umi share membantu mama, semua Umi share ni apa yang terjadi, jangan pandang remeh benda ni. Macam tu. Kena pakai mask, kena jaga SOP. Setakat ni alhamdulillah lah dia orang jaga, tapi belakang kita tak tahulah kan. Satu lagi kan baru-baru ni kan ada keluar yang kit test yang saliva tu kan. Benda tu pun kena simpan kat rumah. Kena simpan kat rumah, apa-apa kalau rasa tak okey ke. Hari tu baru ni Iza ada share tentang penting 3 benda. Kena ada oximeter tu. Oximeter yang check oksigen kita kat rumah. Lepas tu check BP kat rumah. Lepas tu saliva test tu juga lah yang penting ada kat rumah. Wow, betul. Kita suka tengok juga Dr. Iza kan share juga apa-apa yang kita kena buat kan. Apa ulang semua tips-tips kan. So Umi, adakah Umi macam sekarang ni, adakah sebenarnya Umi pun sebenarnya tengok suami Umi seorang doktor, so Umi pun juga nak kena remind ni. Macam vibe doktor tu ada juga dekat seorang Umi. Memang dari dulu lagi macam tu. Maksudnya vibe doktor macam mana? Maksudnya macam Umi kan kena macam bagi tahu remind doktor kan suka remind, aware dengan sekeliling. Kena buat macam jangan macam ni. Adakah Umi dari dulu ke atau memang kena tengok doktor suami Dr. Iza pun macam tu juga? Kau ajar Ashraf. Macam makcik-makcik lah Umi ni nak remind. Itulah Ashraf. Macam tadi sebenarnya Umi memang seorang yang Umi suka prepare. I am a person that I love to prepare. So I prepare. So benda-benda ni semua memang dah bila dapat tahu benda ni baru tahu benda ni Umi memang sukalah ada preparation, macam ada yang nak check oksigen kat rumah semua tu. Memang suka membaca apa perkembangan terkini. Dapat pula kahwin dengan Izzah je ni yang suka remind juga, sama-sama lah kira. Detail lah, seorang yang detail lah. Seorang yang perfectionist. Tak adalah perfectionist. Tapi Umi ni lah, Umi tak suka buat kerja last minute. Senang cerita macam tu. Okay. Tak nak menyesal kemudian hari. Betul kan. So Umi, macam your husband kan, Dr. Iza kan. Macam mana pula Umi kan, Dr. Iza adalah seorang doktor yang juga beliau sudah biasa menangani penyakit kan. And beliau juga mungkin dah biasa tengok mungkin penyakit COVID kan atau penyakit yang lain kan. Kalau dekat rumah juga, adakah Dr. Iza dah seperti doktor dekat macam share juga tentang pekerjaannya atau dah jadi share lah jenis yang macam mana? Share tentang pekerjaannya, maknanya apa yang dia nampak hari ni. Hari tu dia ada share dengan Umi, dia macam buat contact tracing kan. Contact tracing dia share tentang seorang ni, dia baru melahirkan anak. Lepas tu sanak saudara datang visit baby semua. So semua positif kat rumah. Tapi benda ni bukan masa lockdown ni lah, like 2-3 months ago lah, masa bukan lockdown, masa dia buat contact tracing awal tahun ni kot. So tengok-tengok dia orang datang visit rumah je. Datang visit rumah nak tengok baby baru. Siang baby pun positif. Ya Allah, dia semua tu positif? Baby pun positif. Kan? So benda-benda macam tu lah dia share. Umi yang buat macam bila dia share benda-benda macam ni kita macam jadi takut kan. Kadang-kadang kita instill fear atau ketakutan dalam manusia ni, bagus juga kita jadi lagi berjaga-jaga kan. So Umi pun sebenarnya parents-in-law Umi pun tak jumpa Aisyah berapa lama. Tak jumpa Aisyah. Kan?
anak Wow. kedua Umi kan sebab Ya, lockdown yang kan. baru. So tak boleh nak jumpa. So, Video-video je lah. Umi adalah jenis seorang ibu yang pregnant masa COVID, pantai masa COVID Hmm. dan maybe pun Hmm. baby pun akan membesar pun tak pernah keluar rumah kan. Lepas tu Setakat ni so kan. far yang Umi tengok pengalaman Umi macam kalau kat hospital tu kita kena double lah macam ambil vaksin, ambil swab test before kita masuk ward. At the same time kita pun takut lah because takut kan Tia kan dengar macam-macam Betul, cerita betul. dan masa tu Umi tak vaksin lagi. Umi tak vaksin lagi masa tu. Tapi pregnant pula. Umi tanya diorang semua lah, semua diorang semua dah dapat vaksin, pekerja-pekerja kat situ kan sebab frontliners kan. So itulah yang macam menyejukkan sikit hati kita. So takutlah because kena swab test, masuk pun kena swab test. Umi cakap dah ada ke yang terlepas kat sini? Dia cakap ada, kadang-kadang emergency, Caesar semua tak sempat nak test, tak nak ambil test COVID tu, lepas juga masuk juga dalam hospital. So terpaksalah diorang terpaksa pakai extra lah. Kesian diorang. Dan Umi sendiri sebenarnya Umi pun tengok juga macam mana para frontliner dan suami Umi pun juga menghadapi juga para penyakit. Macam mana menurut Umi, pandangan Umi seorang frontliner bekerja untuk bertarung COVID-19 ni? Saya selalu remind dia banyak pahala you macam tu. Bukan saja suami Umi, in fact adik ipar Umi pun. Adik ipar juga? Adik Iza pun frontliner juga. Dia pun berdepan dengan orang tiap-tiap hari kan. So diorang banyaklah pahala. Kadang-kadang diorang share cerita macam kesian dekat sini semua kan. So Umi selalu remind diorang kalau diorang rasa letih ke apa ke. Satu ketika awal tahun ni Iza was working non-stop sebab kes teruk. Tapi sekarang dia dalam sektor lain dah. So lain lah. Masa dia jaga COVID awal tahun ni memang he was so tired. Balik malam. Lepas tu bila balik tu pun dia kena continue lagi kerja. Kena lagi check patient kan sebab kena contact tracing kan. Lepas tu next morning tu continue kerja. Weekend pun kena kerja. So kita sebagai isteri pun kita rasa macam sedih lah. Kan? Lepas tu sebab bila orang tak jaga SOP kan, kita jadi sedih lah sebab kita sebagai frontliner punya wife ni kita rasa macam sedih lah tengok kan. Bukan saja dia, ramai lagi frontliner kat luar sana. So Betul. Kerana ada ramai juga keluarga juga yang tengah menunggu juga para frontliner ni balik ke rumah sebenarnya kan. In the behind the story kan. Betul. So macam Umi kalau misalkan masa suami jadi frontliner masa awal tersebut, apa yang Umi buat? Kerana masa tu Umi kalau macam tu Umi masih pregnant lah. Iya, Tia. Sian Kan ada ni. ke? Macam kan masa pregnant ni dia nak kena dibelai, nak Kalau kena kita rasa suami. macam ya, betul. Sebenarnya Umi depressed juga awal tahun tu. Cuma Umi tak share je. Umi rasa macam depressed juga. Rasa macam very different masa pregnant dengan Aira, kita dapat attention. Yelah bila kita mengandung, kita mesti nak attention suami kita kan. Lepas tu bila pregnant dengan Aisyah, Umi rasa macam yelah duduk rumah, tak ada orang. Masa tu lah. Tak boleh keluar. Sebelum Umi pindah ke rumah mama Umi. Tak ada orang. Lepas tu dia balik pun dia sama buat kerja. Kita rasa macam depressed. At the same time, cakap dengan budak je lah. Cakap dengan Aira je lah. Cakap dengan Aira je lah. Alhamdulillah dia pandai bercakap lah. Dah banyak bercakap dengan mak dia. So, Umi rasa depressed lah masa. Tapi Alhamdulillah. Mungkin Allah jauhkan suami kita masa tu untuk Umi banyakkan beribadat. Sebab masa anak pertama, Uri Umi kat bawah. Tia. Bila Uri Umi kat bawah, anak pun keluar pramatang. Aisyah pramatang kan. So, bila dengan Aisyah ni, Umi dapat tahu je Umi pregnant, Umi terus stop berlakon, stop working tahun lepas. Bila Umi 2 bulan ke lebih macam tu. Terus stop dan Umi fokus kat baby. Memang Umi bleeding sekali sebenarnya. Umi bleeding sekali masa dengan Aisyah. Uri kat bawah juga. So masa dengan Aisyah ni Umi banyak rehat lah. Alhamdulillah Uri naik. Akhir-akhir Uri naik dan kita boleh dekatkan diri dengan Allah kan. Walaupun suami tak ada dekat, sempatlah baca doa, baca Quran semua. Alhamdulillah Uri naik dan Umi boleh bersalin dengan normal dan memang itu yang Umi impikan sangat. Nak sangat bersalin normal. Tapi dengan Aira normal ke tak? Tak, emergency Caesar sebab Umi berdarah banyak sangat masa dengan Aira. Masa tu baru 34 minggu. Umi masa tu 34 minggu. Dengan Aira Umi keluar darah kat bawah 3 kali ke 4 kali sebab Uri Umi kat bawah. Uri kan sepatutnya dekat atas kan. Bila Uri kat bawah,
Umi banyak berdarah, keluar berdarah. So bila minggu ke-34 tu, masa tu Umi syuting Go Gincu lah, lepas tu shoot Nivea lah, lepas tu pergi Mekah lah. Banyak sangat Umi banyak sangat bergerak, too aktif masa tu. Doktor dah cakap dah, Umi uri kat bawah ni awal-awal, tapi selalunya uri insyaAllah akan naik hujung-hujung, tapi Umi punya tak naik dengan Aira sebab Umi aktif sangat. So that's why bila dah belajar dari kesilapan yang pertama, Umi dengan Aisyah anak kedua ni, Umi cakap okey lah, rehat je. So dengan Aisyah pun berdarah sekali, tapi lama-lama memang miracle, memang naik lah, memang naik uri. Bila naik uri naik, so kita boleh beranak secara normal lah. So Umi kan, Umi dah share kat sini, Caesar dengan normal, ada perbezaan tak Umi? Anak pertama anak tu? Maksudnya bersalin Caesar dengan normal? Banyak lah Tia, masa dengan Aira Umi lagi sakit. Nak bergerak susah, nak menyusu pun sakit. Masa dengan Aisyah, tapi dengan Aisyah Umi dapat rengat. Rengat anak tu apa kedua. tu? Rengat tu macam mana? Siapa tahu kat sini? Apa Boleh rengat? tak? Bahasa Siapa tahu Malaysia. macam mana nak explain? Rengat tu dekat kita punya, bila kita menyusu, kita punya peranakan tu krok macam tu. Oh, faham. Ya Allah, sakit sangat-sangat ya Allah. Sebenarnya itu adalah momen di mana rahim kita nak mengecut. Tengah mengecut. Tapi dengan Aira Umi tak rasa macam tu. Okay. Itu perbezaannya. Tapi rengat tu sekejap je, 3-4 hari. Dengan Aira, Sakit kan? sakit menangis. Sakit Oh, ya sangat-sangat. Sakit ya Allah ya Rabbi, sakit sangat. Tapi anak pertama tak dapat rasa macam tu. Tapi sakit lain pula, sakit Caesar pula. Tapi kalau Caesar dia sakit dia lama. Sakit lama, nak turun berat badan pun lambat. So dengan Aisyah ni turun berat badan laju sikit, cepat sikit. Dan recover tu rengat pun 3-4 hari je. Itulah bezanya. So apa nama Umi sebenarnya lagi prefer mana? Kalau lah anak ketiga nanti selepas 4 tahun. Alah, nak normal lah. Kalau boleh nak normal. Kalau boleh nak normal. Tu dia sakit dia macam contraction, tapi Umi rasa dia lagi sakit kot daripada contraction. Ya ke Umi? Dia tak pernah tahu. Dia tak rasa. Ya Allah, bersyukurlah tak rasa Bersyukur dia. Alhamdulillah kan. Dia tahu kalau kita menyusu memang sebenarnya sedutan baby tu akan macam rahim kita tu macam akan mengecut macam tu. Tapi dia taklah sakit. Dia tak rasa. Dia tak rasa tapi mungkin. Umi rasa. Wow, selalu macam Sakit. contraction. Wow. Ya betul, you all semua Ya, kasi macam dia contraction. mak semua. Baik. Mungkin sebab tak expect kan, tu jadi lagi sakit tu. Tapi proses untuk pantang lagi senang lah untuk yang normal lah kan. Sebab boleh bertungku, lepas tu boleh sauna. Lepas tu banyaklah benda boleh buat compare. Tapi Alhamdulillah lah, Umi bersyukur mana-mana pun asalkan anak selamat. Tapi kalau boleh kita nak lah yang normal kan. Betul-betul setuju. Sebab bila kita ikut bawah tu dia luka tu nak sihat cepat. Dalam sebulan, 6 minggu dah sihat dah kan Tia kan? Betul kan. Alhamdulillah. Dan juga Umi kan, Umi adalah seorang ibu yang pregnant masa COVID and bersalin masa COVID dan berpantang pun masih COVID lagi. Umi tak pesanan kepada ibu dekat sini juga. Maybe dekat sini pun mereka pun juga sekarang ni tengah mengalami yang sama. Maybe tips Umi lah kalau misalkan masa pregnant ke atau bersalin ke apa yang patut diorang buat? Okay, macam zaman Umi, varian Delta belum lagi mengganas. Kan? Jadi kita tak dengar lagi kes-kes, tak banyak sangat kes pasal ibu-ibu mengandung yang meninggal kan. Sebab masa tu belum tak seganas sekarang. Sekarang ni banyak sangat kes tentang ibu, tentang varian Delta. Instead dah ada varian Delta plus sekarang. So sangat-sangat bahaya varian sekarang. Ya, sangat-sangat bahaya. So bagi Umi ambil vaksin. Kena ambil vaksin. Tambah-tambah sekarang ibu mengandung diutamakan untuk dapatkan vaksin. So ambil, jangan takut. Alhamdulillah Umi dah vaksin. Tia pun dah vaksin kan? Dah, okay, tak kacau pun. Susu semua tak kacau. So ambil vaksin. So far kita dah tengok. Cuba ikut JK Jeff dekat Twitter. Diorang banyak berkongsi tentang pengalaman-pengalaman ibu yang mengandung, yang ambil vaksin ataupun pengalaman-pengalaman orang warga emas yang ambil vaksin. Semua Alhamdulillah semuanya okey. Semuanya okey. So ambillah vaksin, sayangilah diri, sayangilah baby, sayangilah keluarga. So ambil vaksin. Itu pertama. Itu je Umi. Yang paling penting. Ya. Ada lagi tak? Apa dia? Tentang
pregnant masa COVID ni. Yes. Apa lagi selain Jangan berjalan lah. Jangan Jangan berjalan. Di rumah. Jangan Duduk rumah. berjalan, duduklah rumah. Duduk rumah. Lepas tu Umi selalu pesan kat Izzah. Suami kita kan keluar masuk kerja kan. Pesan nak suami balik, basuh tangan, tukar baju, mandi terus. Baru Umi selalu pegang. pesan kat Izzah. Barulah nak dekat dengan family. Sebab kita tak tahu kan kadang-kadang tempat kerja. Tapi so far okay lah tempat kerja Izzah pun okay, dia tak ikut SOP lah kan. Alhamdulillah. So, pesan Umi pada semua kena ambil vaksin anda semua. Kan semakin Kena bahaya dah. vaksin, jangan berjalan, ikut SOP, pakai mask. Pakai mask, double mask. Pakai mask yang medical tu, lepas tu kat luar pakai mask yang kain tu. So pakai double mask. Lepas tu itulah dia, jaga diri baik-baik lah. Wow. Okay, Number one is ambil vaksin lah Tia sebenarnya. Lah, kan. Kan. Betul Umi kan. Kalau sebenarnya dengan kita semua ambil vaksin, kita semua bolehlah memerangi COVID-19 pada tahun ini kan. Kata kita dah penat dah di rumah kan. Betul lah sebenarnya. Tak nak komplain kan. Tak nak Ya, komplain. tapi nak keluar kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam mental kita ni macam berapa lama lagi ni kan. Rasa macam kacau juga mental kita. So macam Umi pun ada anak kecil kat rumah, dah tak tahu dah nak bagi aktiviti apa kat dia. Kan? Betul. So Sama tiap-tiap tiap pagi kita pagi exercise je. Nari-nari, dia pasang lagu, nari-nari bagi dia exercise sikit. Okay Umi, kalau misalkan lah, last question lah. Kalau misalkan Umi dah lepas dah rentas negeri, Umi nak ke mana? Apa nak Umi buat? Umi kalau boleh rentas negeri, Yes, kalau boleh dah tak ada COVID dah. Umi nak pergi Langkawi. Boleh tak? Wow, nak holiday sekejap. Nak holiday kejap. Sebab nak holiday kejap. Salah satu tempat yang Umi sangat suka. Ataupun pergi Dia rasa Sabah nanti ke. Sabar. Semua ramai dah rasa nanti kalau lepas rentas dia semua Langkawi dah penuh dah. Itulah kan. Suatu Kan, anak-anak semua kita bagi pun tak Langkawi. boleh nak vaksin lagi kan. Betul. Dan juga okay, last lagi sebelum last juga kan. Ada Apa lagi. national- Dia nak habis dah aku sebelah habis. Kalau luar negara nak ke mana Umi? Kalau luar negara? Asyaf bagi tahu, tanya. Ashraf tanya, kalau negara Ya. Umi nak support negara-negara Islam. Support macam Selepas mana tu? Ke apa Palestin yang ke? kita sebab lepas apa yang kita tengok jadi kat Palestin kan. Palestin macam mana negara-negara yang macam US semua duk support Israel, kita jadi macam marah. Macam France kan, kita jadi macam marah. Rasa macam tak nak support ekonomi dia orang. Kita nak support ekonomi orang Islam, negara Islam. Bagi Umi lah. So salah satu tempat yang Umi nak pergi lagi Istanbul. Umi nak pergi juga Dubai. Tapi sebenarnya itulah. Tapi sebenarnya salah satu tempat yang Umi pernah pergi kan, Umi pernah pergi Switzerland. Akhlak dia orang sangat bagus walaupun dia orang bukan Islam. Macam Tengok mana tu? individu juga. Dia tengok siapa akhlak Macam mana dia lebih orang sangat kurang? bagus. Contohnya macam dia orang sangat-sangat suka menolong orang. Pernah sekali lah Umi pergi, masa tu Umi pergi honeymoon Switzerland, dan lepas Switzerland Umi pergi Turki. Umi rasa sangat frustrated sebab Switzerland kita tanya toilet kat mana pun diorang boleh jauh, diorang boleh hantar kita sampai ke toilet. Baik sangat diorang, sangat baik. Tapi bila pergi Turki dekat airport, Umi tanya apa yang Umi tanya apa entah. Dia jawab soalan sampai main. Padahal tu adalah customer service tempat. Dia jawab soalan sambil main phone. Kita rasa macam apa ni? Tapi kita tak tahu lah, mungkin kita tak tahu hati orang kan. Ya. Kalau ikut adab kurang lah kat situ, tapi kita tak tahu hati dia orang. Mungkin dia orang ni jenis begitu, mungkin orang Arab jenis begitu, orang macam mana? So Umi nak pergi ke Switzerland balik kalau ada kesempatan. Susah lah Tia, sebab Switzerland kan jauh-jauh. Betul tak? Kita ada anak kecil, nak bawa anak macam Dua boleh tak lah. kena. Penat lah bawa hari berdua. tahun lepas. Umi pergi masa tu Aira kecil lagi, ya Allah. Bawa Aira jalan. Penat. Penat korang kan. Wow. Betul. Dia nak balik ke Indonesia lah. Balik kampung. Mestilah kan. Berapa tahun dah Tia tak pergi kan? Tak balik. Dah
Aduh, Tia lupa. Dah nak 2 tahun dah. Lama dah. Lama Kuat dah. sungguh Tia Arifin ni. 2 tahun tak jumpa family. Alhamdulillah Nasib ada baik dah ada suami kan. FaceTime semua sekarang kan. Betul lah kan. Betul. Betul juga. Saya Umi Umi. sebenarnya sangat Umi sebenarnya tengok Tia ni seorang yang sangat you're very strong. Because kita tengok ramai macam ada yang datang sini Tia ni sangat setia lah bagi Umi dengan Ashraf, and I'm very happy for him because Umi dah kenal Ashraf since I was 13 years old. 13 tahun Umi dah kenal Ana, dah kenal Adib, kenal Ashraf. So Umi, and I'm very happy that he chose you lah. He chose you. So Ashraf, you listening right? I know you listening right, Ashraf. so it's good. It's very good of you. Alhamdulillah. Thank you so much juga Umi atas supportnya juga kan kepada Ashraf. Dah jaga Ashraf dari kecil sampailah sekarang. Tak adalah jaga. Jaga. Masa sekolah dulu kan. Masa sekolah dulu. Ya. So Umi Nazira kan. Okay, terakhir betul-betul terakhir lah ni kan. Masih seronok pula bercakap ni. Okay. Ada lagi terakhir. Dah 3 kali dah cakap terakhir. Ashraf listening katanya. Okay, bagus. Apa nasihat seorang Umi Nazira kepada mereka yang sekarang masih berhadapan dengan COVID-19? Nasihat Umi. Maksudnya diorang yang terjejas. Diorang yang ada virus tu. Maksudnya diorang yang terjejas COVID-19, yang mental health, benda keluar rumah, diorang depressed. Kan? Kita semualah maknanya. Kita semua dah terjejas dengan COVID-19. Okeylah. Kiranya begitulah kan. Allah dah janji with difficulty comes ease. Allah cakap 2 kali dalam Quran, with 2 difficulty, 2 kesusahan, bila dengan 1 kesusahan Allah akan bagi 2 kebaikan. So don't lose hope. Jangan lose hope. Jangan fikir pasal nak bunuh diri ke, nak marah-marah ke. Kurangkan jadi keyboard warrior, duk marah-marah orang. Kita kena bersyukur sebab kita dapat vaksin, kita masih sihat walafiat. We have to look at the bright side. Umi pun kadang-kadang sama juga. Umi pun macam what's next lah? Berapa lama lagi? Takkan sampai tahun depan kita kena macam ni kan? Nak kena hadap benda sama je tiap-tiap hari, but don't lose hope. Allah dah janji, Allah's promise is true. Allah's promise is true. You have to remember that. So kalau bagi Umi lah, macam mana Umi make sure my mental health okay, Tia? Exercise, Tia. Exercise. Betul. Bila kita berpeluh, kita rasa macam kita happy. Betul. Kita kena exercise. Bila kita exercise, kita berpeluh, benda tu macam mengeluarkan endorphin yang bagi kita happy. Benda tu boleh menolong untuk help kita punya mental health and focus on the good side. Kalau tengok dekat Twitter ke, dekat mana-mana yang cakap pasal benda-benda yang komplain, buang phone. Fokus kat benda lain. Fokus kat the good side. Wah, luar biasa Umi kan. Terima kasih banyak Umi kan atas perkongsian pada malam ini. Kan jangan lupa don't lose hope kan. Dia kena tengok benda-benda yang positif dan juga kena exercise ya supaya keluarlah semua tu kan. Bagus bagi Umi exercise tu dia tak cuba lagi. Dia tak cuba lagi exercise. Alah, dia dah kurus. Alah, masih kena kurus lagi kan. Oleh Umi kan. So, Tia ucapkan juga terima kasih banyak kepada Umi Nazira yang telah berkongsi banyak sangat seronok dengar daripada kisah masa jumpa suami, dah jumpa suami, berkahwin, beranak, sampailah berlakon juga kita dah kongsi dekat bersama Tia. Terima kasih banyak Umi atas waktu dia. Take care Thanks juga. for today. Assalamualaikum. Bye guys. Bye everyone. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa atas perkongsian daripada Umi Nazira. Okay, so siapa yang mendengar dari awal dan juga akhir, pertanyaan daripada perkongsian Umi Nazira adalah, apa satu tips yang Umi Nazira share yang kita kena buat untuk memerangi COVID-19? Tadi ada 3 tapi tak nak 1 je, kena wajib ambil apa? Okay, kepada anda, tadi tanya macam-macam nak memenangi. Anda kena jawab soalan Tia tadi di Telegram channel Tia Arifin. Okay, so soalan adalah apa satu tips yang Umi kena kita semua ni buat untuk memerangi COVID-19? Apakah itu? Kenapa? Wah, dia cakap exercise, ada ambil vaksin. Dia cakap exercise. Hati-hati. 1 je dia nak vaksin. Okay, drop your answer di Telegram channel Tia Arifin. Okay, di Telegram channel Tia Arifin. Okay semua, so Alhamdulillah kan kita dah mendengar perkongsian daripada seorang Umi Nazira yang mana seorang Umi iaitu lakon dan dia pun adalah seorang
ibu yang melahirkan anak yang pregnant masa-masa COVID-19. Dan apa perkongsian beliau, semoga kita doakan boleh juga diambil baik dan juga boleh jadi bermanfaat untuk kalian semua. Alright semua. So, sebelum kita nak mengakhiri di talk show pada hari ini, kita nak share satu kongsi kan video yang kita akan nak kongsi kepada anda semua, kerana sangat penting untuk COVID-19 ni kita kena jaga kesihatan kita. Kan, dengan kita jaga stamina kita, kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat, ambil vitamin kan, dan juga ambil suplemen kesihatan yang boleh membantu energi kita bersemangat dan juga membantu dalaman kita juga. Dan berikut adalah video yang kita dapat daripada para wanita-wanita di luar sana. Silakan. Sebelum Fira makan jumpa Mutiara ni, Fira sebenarnya ambil injection gitu, berancak. So Fira tak datang period selama 3 tahun. Macam-macam Fira makan dah masa tu, hampir putus asa. Sampailah Fira nampak jus Mutiara ni. Lepas Fira try satu botol ni, tak ada apa-apa. Cumanya dia ada kesan macam simptom nak period tu. Fira dah start ada. Alhamdulillah tak habis botol yang kedua tu dah period. Banyaklah yang keluar darah kotor kan. Wow, seorang wanita Mutiara Fira yang mengalami masalah period tak keluar-keluar, susah period, susah lancar. Alhamdulillah dengan mengamalkan jus Mutiara, periodnya terus lancar dan keluar. Luar biasa. So kepada anda semua yang nak tahu lebih lanjut mengenai Mutiara, anda boleh layari di www.mutiara.com atau anda boleh dapatkan Mutiara kepada kita punya usahawan Mutiara di sini atau DM saja di @mutiarabeauty. Baik semua. So, kepada anda semua, saya nak remind balik kepada anda, jangan lupa untuk jaga SOP. Jaga SOP di rumah, okay? Jangan keluar bila tak penting, bila tak perlu. Dan juga ambillah vaksin kerana kita hanya boleh berusaha. Kan? Memang vaksin tidak akan menjamin untuk anda tidak terkena COVID. Tetapi dengan vaksin kita boleh setidaknya mengurangi kan, dampak-dampak yang teruk jika kita berhadapan dengan COVID-19. Dan sayangi keluarga anda, sayangi diri sendiri. Dan dengan ini saya Tia Arifin, dia bersama Tia pada episode hari ini. Undur diri dulu dan jumpa lagi di esok hari di jam yang sama di talk show bersama Tia. Kupas-kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Saat itu nikmat. Bye-bye semua. Assalamualaikum.